Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sedikit tentang sifat umum enzim, iaitu kofaktor dan perencat. Setengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contohnya kofaktor vitamin B dan juga organ magnesium. Okey. Ini keadaannya, iaitu ini enzim. Enzim mempunyai tapak aktif. Ini adalah tapak aktif dan hanya boleh bergabung dengan substrat yang spesifik, iaitu substrat yang spesifik yang boleh bergabung, yang mempunyai bentuk yang lebih kurang sama. Jadi lekuk pada tapak aktif enzim ini sama dengan substrat. Maka enzim akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian dia akan menjadi hasil ataupun produk, dan tinggallah enzim. Enzim ni kalau kita tengok kat sini, bentuknya sama dengan asal. Yang akhir, yang asal, yang sama dengan asal. Bermakna enzim tidak musnah di akhir tindak balas. Enzim tidak musnah di akhir tindak balas, dan enzim ni boleh diguna semula. Enzim ni boleh diguna semula. Sebab itu dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Kenapa enzim diperlukan dalam kuantiti sedikit? Kerana enzim ni satu, dia tidak musnah di akhir tindak balas. Dia tak musnah, dia sama dengan yang asal. Okey, oleh itu dia boleh diguna semula. Bila dia boleh diguna semula, dia adalah diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, satu lagi faktor ialah enzim memerlukan koenzim ataupun kofaktor. Kofaktor. Okey, apa itu kofaktor? Okey, misal katalah ni enzim. Okey, ni bentuk substrat. Kalau ikutkan ni, substrat ni tak boleh bergabung. Ada bentuk yang tidak sama kat situ. Tetapi sebab itulah dia memerlukan kofaktor supaya enzim itu dapat berfungsi. Enzim itu dapat berfungsi. Okey, enzim bergabung enzim ni bergabung dengan kofaktor. Dia cantik macam gini. Okey, sekarang bila dah bergabung ni, enzim ni dah jadi aktif, maka barulah dia boleh bergabung dengan substrat. Sebab itulah koenzim ni perlu untuk supaya enzim ini dapat berfungsi. Itu maksudnya kofaktor. Okey, kemudian kita tengok dia apa maksud perencat. Okey, ini adalah tindak balas yang normal. Enzim ada tapak aktif enzim dan substrat, dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian dia akan tinggalkan semula enzim tak musnah selepas tindak balas dia, kemudian hasilkan produk atau hasil dia. Apa jadi kalau ada perencat ataupun kita panggil bahasa Inggeris inhibitor. Kalau kita tengok sini struktur dia punya bentuk dia sama macam substrat, bentuk yang boleh bergabung dengan tapak aktif enzim. Okey, kita tengok yang ni. Okey, ini kalau tanpa perencat, kita ada substrat, kita ada enzim kita ada 4, substrat ada 5. So kompleks enzim substrat yang terbentuk ni ada berapa? 4. Okey, tetapi dengan kehadirannya substrat ni, perencat, kita tengok perencat. Okey, kita ada 5 perencat, kita ada 5 substrat, kemudian ada 4 enzim. Tengok apa yang berlaku. Kompleks enzim substrat yang terbentuk hanyalah 2. Manakala yang 2 lagi enzim ni tidak boleh bergabung dengan substrat kerana perencat telah menduduki tapak aktif enzim. Sebab itu substrat tidak boleh bergabung dengan tapak aktif enzim. Ini menurunkan kadar tindak balas.
menurunkan kadar tidak balas. Kalau kita tengok kat sini berapa dia punya kompleks enzim substrat yang terbentuk, 2. Kalau atas berapa? 4. Maknanya dia menurunkan kadar tidak balas enzim. Okey, maka dia menerangkan apa maksud tu tindakan enzim substrat adalah spesifik. Okey.